Dari daerah Tutong kita bersama dengan Ernie. Ernie, Assalamualaikum. Apa khabar pagi ini, Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat. Saya percaya rakan berdua juga dalam keadaan sihat pagi ini ya. Alhamdulillah. Jadi Ernie, apa antara kemahiran yang tiba-tiba timbul semasa tani teranah di rumah ni? Kalau saya lebih kepada aktiviti untuk kanak-kanak lah ya, untuk melihat dari laman sosial macam mana cara-cara membuat bentuk ikan menggunakan kertas dan membuat gelang menggunakan manik. So maksudnya dari segi kraft tangan lah ni ya. Membuat origami, kepada kraft tangan. Pandai tangan lah, pandai tangan. Kebelakangan ini juga saya lihat Ernie sendiri melalui status ya, WhatsApp. Saya lihat semakin bergiat aktif di dalam dunia tanaman, tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah masih lagi belajar sebenarnya. Orang mencari apa punca-punca kerosakan kepada tanaman. Saya sebenarnya ni kan bertanya ni Ernie ya. Kalau untuk tanaman-tanaman buah-buahan lah ya, macam orang kan bertanam lada kah, limau kah ya di luar rumah ada tanahnya yang tersendiri bah. Kalau Ernie tahu yang tanah hitam dicampur dengan baja apa tu, macam mana kan tu? Kalau saya biasanya menggunakan memang membeli tanah hitam lah dari penjual dan kadang-kadang dibagi baja lah. Macam saya lebih gemar menggunakan baja seperti teh kambing. Jadi itulah ya. Betul ya. Ini ada saya mendengarkan juga ya. Dan kalau menggunakan tanah biasa di luar rumah tu macam tanah-tanah biasa tu mau tumbuh ke tu jadi? InsyaAllah mau tumbuh. Kalau nyorang banarkan nyorang tua-tua ni kalau ngam tangannya insyaAllah. Jadi ya sebenarnya tanaman-tanaman ni ya ada caranya. Lurus. Nyorang dibawa bercerita. Ada. Betul ya, memang betul ya. Jadi itulah yang terpengongsian daripada Ernie dari daerah Tutong. Jadi kami serahkan kepada Ernie untuk sama-sama memberikan info dan juga pengisian dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Nuratul dan Nak Walimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, di pagi Ahad ini kita dipertemukan ya untuk berkongsi antara maklumat dan juga bahan visual dari daerah Tutong. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Auda semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan jangan lupa sama-sama kita doakan ya kepada pesakit yang dijangkiti COVID-19 ini, semoga dipercepatkan ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, seperti biasa, bahan visual yang kami muatkan pagi ini antara kegiatan aktiviti keagamaan dan kerohanian di rumah ya. Jadi kita saksikan bahan visual pagi ini. Lapan kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 347 orang. Minggu pertama bulan Ogos 2021, negara Brunei Darussalam digemparkan lagi dengan berita penularan wabak COVID-19 jangkitan tempatan. Kementerian Kesihatan telah memaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan diperketatkan lagi dengan serta-merta. Ini termasuklah penutupan masjid, sekolah-sekolah, pusat pengajian dan lain-lain yang sebahagiannya dilakukan secara dalam talian atau work from home. Ini bagi memudahkan Kementerian Kesihatan yang mencuba sedaya upaya untuk membendung penularan wabak COVID-19 kepada orang ramai berikutan peningkatan jumlah kes dan kontak yang begitu ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kita kini sudah pun dilanda penularan COVID-19. Jadi apa peranan kita selaku masyarakat ya? Dan seperti yang sering dipesan oleh Kementerian Kesihatan dan termasuklah orang ramai, teranah tadi rumah ya. Jadi orang kita ni memang mengambil peduli akan SOP yang telah pun ditetapkan dan inilah juga
masanya untuk anak-anak di rumah, ya, giat dengan aktiviti masing-masing. Sebahagian daripada ibu bapa turut meluangkan masa, ya, untuk meluangkan dan juga memantau aktiviti kanak-kanak di rumah. Walau bagaimanapun, aktiviti keagamaan dan kerohanian tidak ditinggalkan oleh setiap keluarga. Menjaga solat, sembahyang berjemaah, ya, membaca Al-Quran tetap menjadi satu keutamaan kepada ibu bapa, ya, khususnya untuk kegiatan anak-anak. Jadi inilah antara aktiviti yang sempat dirakam oleh sebahagian daripada ibu bapa dan penjaga yang dikongsikan kepada saya. Jadi kita akan saksikan kegiatan mereka. Bermacam ragam yang akan dilihat yang dilakukan oleh kanak-kanak sepanjang teranah di rumah. Nyak orang Brunei habis permainan diluahkan. Tapi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk mereka, menenangkan minda dan tidak merasa kosong. Walau bagaimanapun, aktiviti keagamaan tetap dilaksanakan oleh anak-anak. Seperti yang kita maklumi, dunia sekarang telah pun dilanda wabak COVID-19. Tidak terkecuali juga pada masa ini negara kita Brunei Darussalam. Dalam situasi wabak COVID-19 ini, selain dari cara kita memperkukuhkan amalan lahiriah seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, seperti menggunakan face mask, penjarakan sosial dan sebagainya, sudah sampai masanya untuk kita juga sebagai umat Islam untuk merasai betapa pentingnya amalan kerohanian diperkukuhkan dalam usaha menangani COVID-19 ini. Maka setiap individu Muslim agar sentiasa mematuhi perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti amalan salat ataupun sembahyang 5 waktu, berzikir dan berdoa kepadanya. Amalan kerohanian seperti bermunajat, berzikir dan bersalawat secara tidak langsung membantu memulihkan jiwa kita yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, seperti kemurungan, kegelisahan dan seumpamanya. Maka sudah tiba masanya untuk kita senantiasa muhasabah diri, di samping melaksanakan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha mengelak perlakuan ataupun perbuatan kita yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya petik kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang wajar dijadikan panduan yang bermaksud tidak diturunkan bala melainkan kerana dosa, dan tidak diangkat bala tersebut melainkan dengan taubat. Ketika negara dalam situasi pandemik, terdapat suatu kelebihan yang boleh kita dapatkan apabila kita bersangka baik dengan Allah, berkumpul lebih masa dengan keluarga kecil dengan memberi banyak pengajaran dan kemahiran kepada anak-anak sendiri. Dengan zaman yang semakin canggih juga, kita dapat memanfaatkannya dengan berhubung dengan keluarga secara dalam talian, sambil saling mendoakan, berzikir, membaca Yasin, ratib Al-Atas secara berkeluarga. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaih. Subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah. Banyak amalan kerohanian yang boleh diamalkan. Antara amalan baik untuk diamalkan ketika menghadapi COVID-19 ini adalah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Ratibul Atas. Ratibul Atas ini tidak asing lagi di negara Brunei Darussalam, kerana ianya telah lama diamalkan baik di masjid-masjid, di rumah-rumah, bacaan perseorangan ataupun bacaan secara berjamaah.
Ratibul atas ialah amalan bacaan yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir dan doa yang disusun oleh Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Atas. Membaca Ratibul atas bererti membaca rangkaian ayat Al-Quran, membaca hadis, salawat, tasbih, tahmid, tahlil dan doa yang ada di dalamnya dengan kesemuanya mempunyai fadilat tersendiri seperti yang disebutkan dalam banyak-banyak hadis. Ratibul atas amat baik sekiranya jadikan amalan rutin dan dibaca setiap hari. Justru tidak semestinya dibaca hanya ketika berlaku sesuatu bencana atau ujian. Banyak kelebihan membaca Ratibul atas ini, termasuk sebagai perlindung diri, pelindung keluarga, pelindung harta benda, selain diampunkan dosa serta kesalahan. Selain itu, antara kelebihannya juga termasuk ditunai dan dimudahkan hajat, dipanjangkan umur dan dikurniakan husnul khatimah, yaitu pengakhiran baik. Ingatlah bahawa berzikir dengan mengingati Allah, hati kita menjadi tenang. Ingatlah bahawa jika kita ditimpa musibah, kembalilah kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka amat rugilah sekiranya keberkatan amalan Ratibul atas ini tidak diamalkan oleh umat Islam. Yang banyak kelebihan ini tidak diamalkan secara istiqamah ataupun bersungguh-sungguh. Disebabkan kemasyhuran dan keberkatan Ratibul atas ini, ia dibaca oleh hampir semua umat Islam di dunia, termasuk di negara kita Brunei Darussalam. Akhir kalam, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keteguhan kerohanian kita untuk sentiasa dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersangka baiklah kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Sama-samalah kita memanjatkan doa agar secepatnya dihapuskan wabak ini dan sama-sama memberi kerjasama untuk teranah di rumah atau stay at home.